Selepas keluar daripada Fraser Hill dan bila sampai di Pekan, berlaku hal yang lain pula yang membuatkan kami stuck sekali lagi. Dari jam 6 petang sehinggalah jam 11.30 malam. Nak tahu apa yang berlaku? Boleh tonton apa yang akan dikongsikan oleh Mr. Adam Official yang akan datang. Sekian. Terima kasih kerana menonton sehingga akhir. Untuk video bersama dengan Abang Faizal ketika berada di Fraser Hill, ya memang benar, selepas kejadian yang berlaku, tayar pecah, kami bergerak pulang ke Johor Bahru. Dan ia tidak habis di situ. Dalam pergerakan kami untuk pulang ke Johor Bahru, ada satu lagi benda yang terjadi. Tayar spare kami pecah. Dan ketika pecah itu, kami mengalami beberapa masalah untuk mencabut kerana dia totally pecah habis macam dalam gambar ni. Kita pun tunggu beberapa orang untuk hantar tayar runner lah, sebab kereta memang dah tak berjalan dan kami dah tak cukup tools. Tayar memang ada satu saja spare, dan tayar spare itulah yang pecah. Dan tayar pertama tu, ketika buka tayar spare, kami lihat ada bekas cacakan pisau yang benar-benar terkena ke dalam, sampai tembus lah dekat besi aluminium tu. Dan benda itu membuatkan kenderaan saya bergoyang selepas tayar ditukar. Dan sebelum tayar ditukar tu, kami mengambil masa yang sangat lama untuk menunggu mereka menukar tayar tersebut. Saya tak tahu kenapa, dan benda tu memang sangat-sangat lama. Dari jam 6 sampai 11 malam kami masih lagi menunggu mereka untuk buka. Katanya nak cuba buka manual sebab waktu tu dikatakan public holiday ke apa, tak silap saya. Allahualam, saya tak berapa pasti. Dan memang agak susah untuk mendapat kedai-kedai kenderaan ataupun tayar. Jadi kami pun obey dan just ikut saja. Dan selepas mereka dah pasang, apa yang lebih menarik, kenderaan saya mula berguncang ketika meter jejak pada 80 km sejam. Dan dia akan bergoyang seperti dalam video ni juga. Dan memang banyak sangat dugaan dan cabaran. Dan memang susah untuk saya ungkapkan kepada anda, tapi mungkin ini adalah satu cabaran yang saya tidak akan pernah lupakan pengalaman yang terjadi. Kenderaan rosak ni memang kita tak boleh nak lari, dan ada saja di setiap eksplorasi yang lain. Mungkin dia minor-minor, tapi dia boleh membuatkan beberapa benda yang penting terkendali. Ini adalah video santai saya. Jom anda lihat video tersebut yang akan keluar sekejap lagi. Jom. Ada satu jalan, dia tinggal untuk ngam-ngam dua tayar saja, dua tayar kereta saja. Dan sebelum kami sampai ke sana, hujan tu lebat. Dan memang nampaklah tanah tu masih lagi bergerak turun. Jadi saya tawakal dan juga Abang Faizal, teruskan je. Saya tekan minyak saya dan tegak ke hadapan. Bila dah lepas daripada rintangan tersebut, saya dah mengatakan kepada Abang Faizal, jalan itu cukup untuk pergi dan juga balik. Memang dah tak selamat dilalui lah, maksudnya. Saya cakap okey dah. Dan kami pun menuju ke arah hadapan.
selepas kami sampai ke hadapan, kami melihat jalan dah mula ditutupi oleh landslide. Dan waktu tu memang agak panik juga kita orang. So saya pun cari jalan untuk pusing. Masalahnya jalan tu memang ngam-ngam satu kereta saja. Untuk U-turn balik, untuk bawakan kepala kereta saya pergi ke hadapan balik memang agak susah. Jadi saya pun buat perlahan-perlahan. Dan waktu tu Abang Faizal ambil keputusan untuk turun untuk bantu saya. Takut-takut kita termasuk ke gaung kan, Faizal. Dan waktu tu lah Abang Faizal cakap, Dam, ada dua macam benda yang tertusuk di arah tayar. Dua jarum macam dua besi tercacak tu sebelah passenger. Bila kami cerita apa masalah, mereka terkejut kerana kami datang daripada atas bukit sana, di mana lokasi kenderaan kami berada. Mereka pun memberikan bantuan peralatan yang kami perlukan dan menghantarkan kami sampai ke depan waterfall sahaja. Dan kami perlu jalan kaki semula naik ke atas bukit. Mereka cakap mereka tak berani nak naik ke atas bukit sana sebab dulu ada selalu kes PAU. Seperti yang dikatakan orang yang membantu kami, kenapa mereka tidak berani untuk menghantar kami ke atas? Sebab di sana ada banyak sangat kes PAU dulu kala. Tapi kemungkinan kenderaan kami terkena trap yang lama. Trap orang-orang yang tak bertanggungjawab cuba untuk mempau orang-orang yang naik ke atas untuk hiking ke apa. Mungkin, wallahualam. Dan itu adalah modus operandi mereka. Tayar bocor, mereka datang, samun, ambil semua barang dan pergi. Mungkin mereka akan buat benda-benda yang tak baik, melukakan atau apa, wallahualam. Kami tidak dengar lagi apa-apa yang berlaku. Tapi yang mungkin orang-orang kampung di sana lebih tahu daripada kita. Orang luar tak tahu sebab mungkin mereka tidak mahu membuatkan pelancong-pelancong takut untuk datang ke tempat ini. Waktu tu hujan hujan mula turun. Dan saya dan juga Abang Faizal ambil keputusan untuk stay dulu kejap dalam kereta. Dan selepas tu saya fly drone lah untuk melihat macam mana keadaan sebenar di sana. Dan saya pun fly drone. Selepas saya fly drone, saya cakap Abang Faizal, ada jalan untuk kita jalan dan mungkin kita boleh prepare untuk bergerak. Dan waktu tu keadaan mula menjadi semakin gelap dan hujan renyai-renyai bersambung dengan petir. Jadi Abang Faizal cakap, Dam, memang tak selamat untuk kita nak naik. Sebab Abang Faizal teringat di kawasan Miku di depan mata Abang Faizal sendiri petir menyambar pokok. Jujurnya memang berdebar. Jadi kita orang pun ambil keputusan untuk stay kat dalam kereta. Dan saya pun mula terasa penat kerana saya baru saja waktu tu sebelum bergerak ke sana baru selesai berniaga, terus bergerak ke sana lah untuk pergi ke Fraser Hill. Memang agak penat dan saya berehat. Dan memang betul saya terbeliak mata melihat Abang Faizal kerana waktu tu saya memang ada memimpi lah. Mimpi satu benda yang amat mengerikan. Bila saya toleh ke sebelah kiri saya nampak Abang Faizal berselubung dengan tuala. Maknanya kalau saya baru-baru kita mamai-mamai tu, kita nampak kain putih lah. Memang tercabut juga nyawa saya waktu tu sekejap. Cakap mak saya, waktu saya toleh ke kiri, dia cakap, bang, biar betul bang, dah lah mimpi benda tak baik ni. Waktu nampak ni Abang Faizal cakap dia baru saya turun tadi, tengok keadaan sekitar. Bila kami naik ke atas, memang banyak rintangan-rintangan yang berlaku. Jalan sangat licin. Saya dan juga Abang Faizal memang agak penat. Abang Faizal sendiri pun ada memikul beban yang sangat banyak di beg beliau. Dan saya memang dah tak boleh sebab saya angkat barang-barang saya untuk kemudahan kami di arah atas lah. Sebab kita tak tahu apa yang akan kita tempuh ke atas tu. Jadi saya prepare untuk mengambil tent backup saya. Sepatutnya ada satu tent lagi, tapi tent tu saya tak buat sebab kita tak plan pun untuk stay ke apa. So itulah, sebab ada tent backup yang memang selalu saya bawa di dalam kenderaan saya. Sampai ke arah atas. So ini video yang di arah atas pada waktu malam. Eksplorasi santai saya bersama dengan FRB. Jom kita lihat.
Hari ini saya berada di Bukit Fraser dan explore ke satu kawasan golf resort yang berada di atas bukit. Dan hari ini saya tidak bersorangan. Saya bersama dengan Abang Faizal Rozi. Dan apa yang menarik lagi, kami sekarang stuck di kawasan ini kerana jalan masuk tadi ada banyak landslide. Dan tengok, sekarang ni pun landslide. Jadi kami dah pun stuck kat sini beberapa jam. Perjalanan untuk keluar dari sini pun susah diakses. Dan kita tengok lah, so, kami start di antara air terjun Jeriau. Di tengah-tengah kawasan golf resort. Ya, tengok apa yang akan dapat saya dan juga Abang Faizal rakamkan di sini. InsyaAllah hanya mampu buat apa yang kami mampu. So memang teruk lah pasal beberapa jam kami stuck kat sini, tak boleh keluar. Kita tengok keadaan. So tu Abang Faizal. Jumpa di atas. So ni bangunan pertama saya rasa guard house untuk pergi ke golf resort ni. Ni lah, agak berkabut kat sini. Yang sana tu macam ada lampu. Jadi kami berehat seketika. Mungkin kami akan stay kat dalam ni sebab nak naik dan turun mengambil masa yang agak lama dan jauh, yang susah untuk kami turun naik. Jadi kami ambil keputusan untuk stay kat sini, InsyaAllah, untuk merasai suasana malam di kawasan ini. Dan tengok pada subuh besok kami akan cuba flykan drone dan juga explore sedikit di waktu siang. Sebab tadi waktu siang tu kami stuck dekat bawah tu sebab banyak landslide dan hujan petir. Okay, jom. Sekarang jam 2.50. Saya berada di tent. Okay, kita berada betul-betul di luar kawasan Fraser Hill Country Resort. Dan tent ni untuk simpan barang lah. Bag-bag itu kan. Dan mungkin kami akan stay dekat dalam kemah ni buat sementara waktu. Tadi dah basah, so saya tak ada nak buat apa sebab kenderaan kami stuck kat sana dan tayar pun tercucuk tawai sangat dalam dan risau sangat. Tadi mula-mula sampai kat sini temperature turun naik dan RPM drop dekat kosong, bawah daripada 1000. Dan pergerakan landslide memang banyak. Memang agak susah jugalah untuk kami nak bergerak ke sini sebenarnya. Dan apa yang lebih menarik, bila dah sampai satu-satu jalannya dah pun landslide. Jadi kami terpaksa parking kereta kat bawah,
angkat barang-barang ni semua. Macam ni punya banyak semua. Naik ke atas memang berpinoh lah. Makan pun sekali ya. Dah sampai sini sebab jalan yang saya masuk tu, dia hanya cukup untuk masuk dan keluar. Sebab kalau kita masuk, kita keluar, masuk balik memang tak lepas. Sebab untuk jalan tu memang sangat kecil, ngam-ngam 1-2 tayar tu je. Dan itulah risiko yang kena tempuh untuk masuk ke dalam sini. Dan salah satu kawasan yang sangat menarik lah untuk pada saya lah. Pemandangan dia, awan-awan dia ada kat bawah pokok je, landai je, dan nyaman. Dan sangat menarik lah bangunan dekat sebelah ni. Sekarang Abang Faizal tengah explore kat dalam. Saya berada di dalam tu. So Abang Faizal berada kat dalam So kita tengoklah apa yang Abang Faizal dapat rakamkan. Dan info-info korang boleh tengok di channel Abang Faizal. Abang Faizal akan terserahkan. Dan saya tak nak cakap banyak kat sini, agak penat dan dada sikit-sikit. Kita tengoklah apa yang sebab dia tak lepas. Kita pun tahu kawasan Pahang ni banyak orang liar. Play safe duduk dalam ni. Biar Abang Faizal settle dulu. Dah settle, nanti turn saya pula untuk masuk ke dalam. Sekarang jam 3.48. Saya mulakan eksplorasi santai saya bersama dengan Abang Faizal. Jadi saya akan letak beberapa kamera di sini. Satu di sini. Dan saya akan gunakan Osmo untuk bergerak. So kita tengok tengoklah apa yang dapat dirakam. Saya agak meremang sekarang ni. Tapi tak apa, kita santai dulu. So kamera ni saya akan tinggal kat sini untuk anda lihat. Ya, kita sambung kat sini. Okay, jom. Ini pergerakan agak santai. Saya kekurangan pencahayaan. Tempat ni tak besar Dan mungkin pada besok pagi ataupun sekejap lagi kita akan cuba flykan drone. Dan kita akan lihat beberapa kawasan dari arah mata burung. Okey. Assalamualaikum. So sekarang Abang Faizal berada di base di tent kat luar. So saya ada letakkan kamera kat sana satu. So saya rasa ni swimming pool lah. Oh ya, swimming pool. So ni adalah bahagian swimming pool
Bukan bukan. Hujan masih renyah-renyah lagi ni. Memang sejuk sangat kat kawasan ni. Pencahayaan agak kurang sebab satu lagi saya letak dekat situ. Okey. Hujan. Tak banyak sangat info-info yang ada untuk saya kongsi kepada anda. Okey. Tak banyak. Tapi apa yang sangat-sangat menarik tentang kawasan ini, ia benar-benar berada di atas bukit dan kawasannya sangat sejuk dan sangat nyaman. So penduduk-penduduk Fraser Hill, mereka sangat menjaga kebersihan kawasan, flora dan juga habitat-habitat seperti burung dan juga haiwan-haiwan yang lain. Mereka memang titik beratkan benda ni semua. Dan Fraser Hill adalah salah satu tempat pelancongan yang sangat cantik bagi saya.
Tengok ada pergerakan kat sana. Hari ini kita lebih kepada diam dan merasai suasana. Jadi kita pilih beberapa spot untuk kita buat uji nyali. Ada satu tu. Bila kami sampai di klub resort yang usang ini, bangunan pertama ia mengingatkan saya pada satu fiction Shasha yang bertajuk Bukit Fraser Pertama dan Terakhir. Dan ini perkongsian sedikit daripada fiction Shasha untuk pendengaran anda, untuk kita merasakan sama-sama situasi di situ. Tempat ini dirahsiakan, di mana cuma kita akan dengar apa yang dikongsikan. Aku nak cerita pengalaman pertama aku jejak kaki di Bukit Fraser, dan aku rasa itu adalah yang terakhir. Nama aku Wan. Cerita yang aku nak kongsikan ini berlaku pada September 2016. Tarikh apa aku tak ingat, tapi apa yang berlaku tetap aku ingat sampai hari ini. Setiap tahun aku bersama keluarga besar akan mengadakan percutian bersama-sama. Boleh dikatakan percutian kami biasanya diadakan di kawasan peranginan seperti pantai. Namun pada September 2016 kami membuat keputusan untuk bercuti 3 hari 2 malam di Bukit Fraser. Alasannya sebab paksu aku dapat rumah rehat percuma. Nama tempat penginapan tu aku tak boleh sebut. Cukuplah aku bagi tahu banglo di resort itu penuh dengan pokok pine. Tibanya hari dinanti,
Segala persiapan sudah diatur. Dua buah kereta menyusul laju mendaki likuan berliku menuju ke Bukit Fraser pada petang Jumaat. 11 orang kesemuanya, aku dan isteri yang mengandung anak sulung bersama pakcik serta 2 anak buah, terpaksa menangguhkan perjalanan kerana urusan yang tidak dapat dielakkan. Kami bergerak ke Bukit Fraser pada hari Sabtu jam 6 petang dari Taman Medan Petaling Jaya. Setibanya di Pekan Kuala Kubu Baru, jam menunjukkan hampir jam 7. Kami ambil keputusan untuk bergerak selepas solat maghrib di masjid. Selesai semua, kami menyambung perjalanan. Selepas selesai membeli barang keperluan sarapan pagi, makcik di Bukit Fraser pesan suruh beli barang sebab kedai dah nak tutup. Sepanjang perjalanan aku akui cukup menyeramkan. Maklumlah, pertama kali naik ditambah waktu yang gelap dan hutan tebal serta berkabus. Aku tak risau sangat sebab pakcik aku banyak kali naik Bukit Fraser bawa rombongan guna bas. Jadi selok-belok di situ dia fasih. Setiba di puncak, kami hanya berpandukan kepada Waze yang dikirimkan oleh keluarga ke banglo berkenaan. Cukup mencabar untuk mencari tempat sebab line internet Celcom tak kuat. Sebelum jumpa banglo tersebut, makcik sempat berpesan jangan terkejut kalau sampai. Sungguh aku terkejut. Bini aku dan pakcik aku berfikir benda yang sama. Sunyi, sepi, gelap. Hanya unggas yang kedengaran. Kami melewati lobi dan menyusuri laluan menurun sebelum terlihat 2 kereta diparking di hadapan rumah penginapan itu. Kami tiba hampir jam 9 malam. Sampai sahaja kami terus masuk dan makan malam sudah pun tersedia. Apalagi naklah, perut pun dah lapar. Sebelum aku teruskan, biar aku gambarkan keadaan dalam rumah itu. Rumah itu ada 3 bilik utama. Di atas luasnya boleh bergusti Royal Rumble dengan anak buah. 2 lagi bilik di bahagian bawah dan dapur yang mempunyai pintu. Balkoni juga cukup besar sesuai ber-BBQ dan ada 1 tangga kayu menghubungkan bilik utama dan ruang tamu. Cukup mewah. Jadi episod seram bermula pada malam ini. Selepas penat bersembang berkeruah senda bersama keluarga, masing-masing mula merasa mengantuk. Pakcik aku bersama isteri di bilik bawah bersebelahan dengan dapur. Atuk dan nenek di bilik satu lagi bersebelahan dengan ruang tamu. Pak Su dan isteri bersama anaknya dan 2 anak buah di bilik utama. Manakala aku dan isteri bersama 3 sepupu di ruang tamu di hadapan TV bersebelahan balkoni. Ketika semua sedang tidur, aku dengar 3 anak buah aku masih bermain di bilik utama. Dalam hati bertanya, kenapalah tak tidur lagi? Jam dah pukul 1. Bini aku jangan cakap dah tidur awal, penat orang mengandung. Ketika mata mula tertutup, aku dengar orang turun naik tangga menuju ke bilik utama. Aku nak tidur, apalah budak-budak ni buat? Aku tertanya-tanya, tapi aku akui budak-budak ni kalau berkumpul memang lambat tidur. Kali kedua berbunyi lagi. Aku kembali terjaga dan berdiri menuju ke tangga. Hai, mana budak-budak ni? Nak turun ke tak? Aku memonolog sendiri dan kembali cuba untuk melelapkan mata. Sekali lagi, bunyi yang turun naik tangga kali ini cukup berbeza.
Bukan bunyi tapak kanak-kanak. Aku pun mula panas hati kembali bangun dan menuju ke tangga. Aku perhatikan dari bawah, pintu bilik utama tertutup rapat. Aku andaikan anak buah aku tak main dekat tangga. Tiada lagi kedengaran gurau senda anak buah. Aku kembali untuk lelap. Kali ini lain pula yang terjadi. Pintu dapur hanya 5 meter dari tempat tidur aku terbuka. Aku kembali terjaga dan ingatkan ada orang yang akan ke dapur. Bila diintai, tiada orang. Bayangkan dalam keadaan sunyi, pintu dimain-main. Bunyi krik, krik, krik. Engsel pintu dapur berbunyi berulang kali. Aku dah tak senang baring. Ini bukan biasa-biasa. Ini luar biasa. Aku terus pejamkan mata, buat seperti biasa, seperti tiada apa yang berlaku. Rupanya bukan hanya aku seorang yang perasan. Bini aku mula memegang erat tangan, tanda ketakutan. Mujur aku hafal surah Yasin. Aku alunkan bacaan Yasin ketika itu. Tiada lagi mainan pintu. Bagaimanapun, tidak lama selepas itu, usikan menjadi semakin ganas. Pintu hadapan diketuk seperti ingin dirobohkan. Sekuat hati ketukan itu. Bukan sahaja ketukan pintu utama, pintu balkoni pun turut diketuk. Aku dengan rasa ketakutan muncul rasa berani disebabkan isteri di sisi. Aku menjerit, "Jangan ganggu kami. Kami tak kacau kamu," tegurku. Selepas itu, aku dengar kesemua pintu di hadapan aku pula diketuk. Dan akhirnya bunyi itu semakin sayu. Ketika itu hampir jam 5 pagi. 5 jam yang cukup menyeksakan. Kalau tiada isteri di sisi, mahu aku lari masuk bilik tidur sebelah nenek. Bila semua terjaga, waktu sarapan, aku cuma bercerita. Aku bertanya pada isteri tentang kejadian itu. Dia mengiyakan semua. Semua terkejut dengan apa yang aku ceritakan. Cuma aku cuba dapatkan kepastian dengan 3 anak buah aku. Nak tahu apa yang mereka katakan. "Loh, bukan Alung?" panggilan mereka terhadap aku. "Ke yang turun naik?" "Oh tidak." Rupanya kejadian tersebut turut berlaku pada malam pertama keluarga aku bermalam di situ. Atau aku memaklumkan pilih di dalam bilik air dipasang dan dibuka dengan sendirinya, tetapi tidak sehebat yang aku alami. Selepas jam 2 petang, aku mengambil keputusan bertanya hal tersebut kepada tukang kebun yang bertugas sebagai penerima kunci untuk check out. Tukang kebun itu hanya senyum tanpa memberi jawapan yang aku cuba dapatkan. Lagi satu yang pelik, kenapa hanya aku dan isteri berdepan situasi itu? Tidur mati ke sepupu aku? Cukup ini yang pertama dan terakhir. Aku tidak akan bercuti lagi di Bukit Fraser. Sekarang saya meremang. Saya meremang. Tak tahu dah apa. Jam tepat pukul 4 pagi. Dan kita boleh letakkan. Okey. Saya kongsi sedikit pengalaman saya waktu saya bergerak ke sini untuk datang sini. Memang ada berbagai dugaan seperti saya bercerita seperti ini
mati dan RPM jatuh ke bawah 1000. Lepas tu tayar sekarang ni dekat bawah tayar saya tu tercucur paku dan agak sukar untuk saya bergerak turun ke bawah kan. Landslide dalam bentuk yang agak berbahaya untuk kereta saya keluar dari sini. Jadi kami yang berkeputusan untuk tidak bergerak ke mana-mana. Lepas tu saya dan juga Puan Faizal kami berehat di dalam kenderaan. Waktu saya berehat di kenderaan saya agak lama juga lah saya dalam. Waktu tu saya mimpi yang sangat aneh. Ada pembunuhan yang terjadi dan saya ada di kawasan itu. Tapi bukan kawasan ini, kawasan lain. Dan kawasan itu agak familiar untuk saya. Cuma saya tidak ingat di mana. Dan mimpi itu untuk kali kedua, ketiga, keempat dan dia bersambung. Seperti ini menunjukkan sesuatu. Allahuakbar. Ya, kata.
Seperti dengar suara. Sama ada terdengar suara cicak dia. So tu 10 So Abang Faizal kat dalam. Kita keluar. Kita keluar ke sini. Sayang bangunan cantik atau biar ni dikotorkan dengan vandalisme. So besok ataupun pagi ni kejap lagi kita akan cuba untuk fly drone. Kita tengok apa yang dapat kita rakamkan dari arah atas bangunan ni. Masih hujan ni. So So inilah tempat kami meletakkan barang-barang dan berehat, berteduh. So Abang Faizal dalam. Saya takkan boleh jap. Sekejap bang Mana jalan masuk dia. So ni bahagian tak boleh nak masuk. Macam mana nak masuk? Saya risau yang melingkar ini. Inilah sedikit sebanyak rakaman di waktu malam untuk anda. Sekejap inilah sedikit sebanyak rakaman di waktu malam untuk tuturkan anda. Assalamualaikum semua. Hari ini di pagi ini kami baru selesai membuat rakaman pada waktu malam. Kami menginap di sini dan hujan yang sangat lebat dan banyak landslide yang berlaku kat sini. So inilah rupa resort, country resort ni.
Pada mulanya kemah kami di sebelah sana, dan sebab hujan lebat kami pindah ke sini. Nyaman, suasana nyaman, dan masih lagi hujan. Tengok macam mana. Takut drone rosak kena air, sebab drone tak waterproof. Dia agak berbeza lah. Pada waktu malam berbeza, dan juga pada waktu pagi turut berbeza. Saya tak rakamkan bahagian dalam pada waktu siang, dan kita hanya santai melihat keindahan alam, kehijauan yang sangat menarik. Sebab saya tahu footage saya kurang, kita fill up dengan keindahan yang ada. So to kat house, ni je lah. Dan kita layan drone. Lepas tu kita pergi satu lagi tempat di arah bawah. Okay, jumpa lagi. Selepas daripada video pagi ini, dan kami pun mengambil keputusan untuk pack semua barang. Sampai ke bawah, kami melihat tayar kereta saya di sebelah kanan. Yang sepatutnya yang ada paku tu sebelah kiri, tapi tayar sebelah kanan yang flat, dan tayar sebelah kiri punya paku. Dah tak boleh pergi turun ke bawah untuk minta pertolongan, dan akhirnya ada beberapa orang yang tolong kami. Sebelum kami cabut tayar tu memang ada masalah sikit, jet pula tak sampai. Jadi salah satu pemuda yang tolong kami tu datang kembali membawa parang sebab beliau rasa macam mungkin ada benda yang akan berlaku pada kami. Beliau datang membawa parang. Dan time tu dia cakap, okey tak bang? Kami cakap, okey bang, kalau nak tolong, tolong. Jadi waktu tu beliau adalah salah satu orang yang bantu kami mencari batu-bata untuk jetkan lagi jet kami. Sebab saya punya jeep 3 inci, saya naikkan dia, jadi dia agak susah lah untuk dia ni. So, kena ada penghadang lagi satu. So dia adalah orang yang tolong sampai selesai. Beliau pun turun ke bawah kembali, dan kami pun teruskan perjalanan kami untuk pulang ke JB. Dan apabila sampai ke Pekan, benda yang berlaku lagi, tayar sampai koyak habis. Lepas tu Abang Faizal ada mencari satu website dan dapat, dan mereka ada tayar saiz kereta saya. Dan daripada pukul 6 sampai pukul 11 malam, tak siap-siap lagi sebab mereka tak cukup tools. Mereka cuba untuk membuka manual, dan benda itu agak menghampakan saya sebab memang sangat lama. Ini adalah pertama kali saya membuka tayar yang sangat lama. Pukul 11 lebih kami bergerak pulang ke Johor Bahru, dan anda perlu menantikan video terbaru apa yang terjadi pada Mr. Adam Official selepas kejadian tersebut, dan kenapa saya hilang untuk beberapa bulan. Salah satu sebabnya saya agak sibuk dalam perniagaan, dan ada sebab yang kedua. Apa-apa pun, selamat menonton. Jangan lupa subscribe kepada orang yang belum subscribe. Kepada korang yang suka dengan konten-konten macam ini, pastikan korang support kita orang semua. Walau ada pelbagai rintangan yang berlaku ketika dalam perjalanan untuk melakukan eksplorasi kali ini, namun bagi pengalaman kami berdua pada malam ini, tiada apa-apa yang menyeramkan yang boleh menaikkan ulu roma. Hanya suasana nyaman, dan eksplorasi kali ini tiada apa-apa yang pelik. Cuma yang amat menyeramkan bagi kami adalah apabila semua persiapan sudah kami siapkan, tapi hukum alam ataupun musibah tidak dapat dielakkan, membuatkan kami terkandas kawasan tanpa talian telefon. Namun begitu, pengalaman itu adalah guru bagi masa yang akan datang. Kami tetap enjoy dalam eksplorasi kali ini yang sangat menarik untuk dikongsikan untuk anda. Sekian.